Empat pemain keturunan yang bakal memperkuatkan timnas Indonesia, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, so guys, kepada kalian sahabat-sahabat Angkel, raka-raka yang tengah menonton ini, Angkel mendoakan supaya kalian berada di dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. So guys, pada kali ini kita akan bincangkan, kita akan react tentang yaitu berkenaan timnas Indonesia, di mana dikatakan tajuknya 4 pemain keturunan yang bakal perkuatkan timnas Indonesia, guys. Wow, satu benda yang harus kita ambil peduli dan juga kita akan tahu selepas ini apakah yang terjadi selepas ini, guys. Dan ini merupakan daripada channel yaitu Baikam Studio, guys. Jadi guys, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Tanpa membasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini, guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1, guys. Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Baikam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bercerita ngomong tentang 4 pemain naturalisasi. 4 pemain naturalisasi, guys. Keturunan kacukan daripada Indonesia yang bakal memperkuatkan timnas Indonesia pada tahun ini. Pemain bagi kacukan, aku, guys. pemain naturalisasi ni bukan calang-calang pemain. Bukan calang-calang. Mereka sememangnya cukup mantap. Jadi sebelum tu aku nak bagi tahu ada perbezaan menggunakan term naturalisasi untuk kedua-dua negara, which Malaysia dan juga Indonesia. Untuk Malaysia, term naturalisasi tersebut diberikan kepada pemain yang langsung tiada darah Malaysia, which pemain tersebut telah duduk 5 tahun di Malaysia seperti Di Paula, Liridon dan juga Sumare. Betul. Tapi untuk pemain yang ada darah Malaysia, mereka diberikan term keturunan ataupun kacukan. Berbeza dengan Indonesia yang mana term naturalisasi tersebut diberikan kepada pemain yang still ada keturunan Indonesia ataupun negara lain dan juga pemain yang telah tinggal 5 tahun. So beda dengan Malaysia dan juga Indonesia, guys. Pemain naturalisasi ataupun keturunan, kalau di Malaysia, kalau mana-mana pemain yang daripada luar duduk 5 tahun tetap akan jadi pemain pada pemain pasukan Malaysia. Beda dengan Indonesia, guys. Apa yang dikatakan ialah masih lagi mempunyai keturunan darah Indonesia, mampu mewakili timnas Indonesia, guys. Itu yang saya faham dalam video pada kali ini, guys. ada perbezaan term naturalisasi. Mungkin perbezaan dengan syarat-syarat yang confuse antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita kenal pemain yang pertama. Yang pertama adalah Sandy Walsh, berusia 26 tahun. Jadi untuk term umurnya aku ambil daripada tarikh lahir mereka, bukan daripada tahun 2022 ni, alright. Jadi asal usul keturunan Sandy ni daripada Indonesia adalah berasal daripada sebelah ibunya, yang mana kakeknya berasal daripada Surabaya, manakala neneknya pula berasal daripada Malang. Jadi apa yang menariknya, Sandy ni telah dilahirkan di Belgium dan juga mempunyai keturunan Belanda. Jadi beliau ni mempunyai ketinggian 185 cm dan sering bermain di posisi right back. Jadi beliau ni mungkinlah akan fight dengan Asnawi Mangku Alam di posisi right back tersebut. Juga beliau juga boleh bermain di posisi centre back dan juga right midfielder. Untuk karier kelab pula, beliau telah memulakan dengan kelab-kelab muda, which yang pertama adalah Tempo of Rising, and then Hoylett, Anderlecht dan juga Genk. Jadi untuk kelab senior pula, beliau telah bermain untuk 3 pasukan, which yang pertama adalah Genk pada 2012 hingga 2017, and then beliau telah berpindah ke kelab Zulte Waregem 2017 hingga 2020 dan kelab sekarang adalah KV Mechelen. Bermain dengan Jadi melalui statistik daripada transfer market, beliau telah skor 10 gol dan juga telah assist 19, which bagi aku statistik yang cukup baik buat seorang defender. Right. Jadi untuk karier timnas pula, beliau pernah mewakili skuad Belanda daripada under 15 hinggalah under 20 daripada tahun 2009 hingga 2014. Alright. Jadi kalau kita tengok kat Instagram beliau ni sememangnya cukup cinta akan Indonesia apabila banyak meletakkan bendera Indonesia dan juga boleh letak. Guys, tengok ya guys ya. Beliau meletakkan bendera merah putih mencintai kepada Indonesia, guys.
bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tengok kat situ, beliau ni sememangnya cukup tertarik untuk mewakili pasukan Indonesia. Tertarik, pemain guys. yang kedua adalah Jordi Amat berusia 29 tahun. Ingat umur ni aku ambil daripada tarikh lahir mereka, bukan daripada tahun 2022 ni. Jordi Amat. Jadi keturunan Jordi Amat daripada Indonesia adalah berasal daripada sebelah neneknya, which berasal daripada Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, daripada Jadi Makassar. beliau ni juga telah lahir di Spanyol dan juga mempunyai darah keturunan Spanyol. Jadi beliau ni yang berketinggian 184 cm, seringkali bermain di posisi centre back. Namun beliau juga boleh bermain di bahagian defensive midfielder. Alright, melalui statistik daripada Transfer Market, beliau telah skor 3 gol dan juga 1 assist sepanjang karier beliau. Untuk kelab pula, beliau telah bermula dengan skuad muda bersama dengan Kenneth Dima pada tahun 1998. And then untuk kelab senior pula, beliau banyak mewakili kelab-kelab ternama di dunia seperti Rayo Vallecano, Espanyol dan juga Real Betis di Liga Spanyol. And then beliau telah berpindah di Swansea City. Di sinilah nama beliau cukup naik, nama beliau cukup terkenal di seluruh dunia. Mantap. And then untuk tahun ni pula, beliau telah bermain di Liga Belgium bersama dengan pasukan UPenn. Untuk karier timnas pula, beliau pernah mewakili Spain Under 16 sehinggalah Spain Under 21 daripada tahun 2008 sehinggalah 2014. Right, jadi ada beberapa fakta. Banyak pengalamannya guys ya, Jordi Amat. Nah, kita nampak ya guys ya, keturunan darah Indonesia daripada Makassar guys ya. Wow, sudah cukup memberikan satu gambaran berpengalaman dalam bermain dengan klub-klub ternama di dunia guys. Nampak ya. Menarik yang mana beliau ni juga pernah dilatih bersama dengan Luis Milla, mantan coach Indonesia Under 23 ketika mereka bersama-sama dengan timnas Spain Under 21. Dan juga beliau juga pernah dilatih dengan jurulatih yang cukup baik iaitu Mauricio Pochettino ketika mereka bersama di Espanyol. Pemain yang ketiga adalah Miss Hilgers yang baru berusia 20 tahun. Pemain Miss Hilgers yang masih muda 20 dan mungkin tahun guys. akan menjadi aset yang cukup penting untuk pasukan Indonesia kelak. Jadi Miss Hilgers ni dikatakan mempunyai keturunan Indonesia berasal daripada sebelah ibunya yang lahir di Manado. Jadi beliau ni juga telah dilahirkan di Belanda dan juga mempunyai kewarganegaraan negara Belanda. Jadi pemain yang berketinggian 183 cm ini seringkali bermain di posisi centre back. Kau bayangkan Indonesia mempunyai 3 pemain naturalisasi di bahagian centre back, Jordi Amat, Alkan Bagot dan juga Miss Hilgers. Memang cukup power lah kalau mereka ni bermain bersama. Sebab kalau kita tahu Shin Tae-yong ni juga kadang-kadang bermain 3 sistem centre back. Memang lumayan cukup power dong. Untuk kelab pula, beliau bermula dengan pasukan-pasukan muda seperti New Zealand, and then Spartak Nijmegen dan juga FC20. Namun bahasa beliau banyak bermain dengan FC20. And then pada 6 Disember 2018, beliau telah sign kontrak profesional dengan FC20 dan pada Disember 2020, beliau telah melakukan debut untuk pasukan FC20 ketika bertemu dengan Ajax ketika itu. Untuk timnas pula, beliau masih belum pernah mewakili timnas Belanda. Jadi untuk timnas Indonesia ni adalah negara pertama yang bakal Miss Hilgers mewakili untuk bermain dengan pasukan timnas. Jadi Indonesia, untuk statistik pada 2021-2022 ni, beliau telah bermain 17 game dengan telah skor 1 gol dan juga 1 assist. Yang mana bagi aku adalah statistik yang cukup baik dengan usianya masih muda. Beliau mampu bermain banyak game untuk pasukan utama FC20. Masih muda guys. Right? Jadi kalau kita tengok kat Instagram beliau juga, beliau telah meletakkan bendera Indonesia. Jadi kat situ mungkin beliau memang cukup berminat untuk mewakili pasukan Indonesia. Cukup Jadi berminat yang keempat guys. dan juga yang terakhir adalah Ragnar Oratmangun berusia 24 Ragnar Oratmangun tahun. Jadi berusia salah silah keturunan 24 tahun guys. Indonesia. Ragnar ni adalah daripada sebelah ayahnya yang berasal daripada Maluku. Berasal daripada beliau Maluku. juga dihabarkan adalah seorang Muslim apabila terlihat perkataan Alhamdulillah di bio Instagram beliau. Jadi beliau ni berketinggian 180 cm. Wow, kalau kita tengok 4 calon naturalisasi Indonesia ni, semua tinggi-tinggi. Semua pemain yang mempunyai fizikal yang mantap, tinggi-tinggi, semua melebihi 180 cm. Cukup baiklah, alright. Jadi ni beliau ni banyak bermain di posisi right winger dan juga beliau juga boleh bermain di posisi attacking midfielder dan juga left winger. Mantap. Mengikut statistik daripada Transfer Market, beliau telah skor 22 gol dan juga 20 assist.
Bagi aku statistik yang cukup mantap, cukup boom lah bagi seseorang pemain Betul. ni. Untuk career club pula, beliau telah bermula dengan pasukan muda iaitu NEC Nijmegen. And then untuk senior pula, beliau masih bersama dengan pasukan NEC Nijmegen. And then telah berpindah kepada kelab Top Os and then Cambuur, dan kelab yang terkini adalah di Liga Belanda iaitu Go Ahead Eagle. Jadi kalau kita tengok Federasi Indonesia ni cukup serius untuk memanggil pemain-pemain naturalisasi yang mempunyai kualiti yang cukup baik di Guys, Sandi, Jordi, Mes, Ragnar, 4 pemain yang sangat-sangat berkaliber, sangat-sangat hebat guys untuk memperkuatkan timnas Indonesia guys. pentas antarabangsa untuk mewakili Indonesia. Memang cukup baiklah, kecuali Haruna. Aku dengar ramai fan-fan Indonesia cukup tidak suka dengan Haruna ni, sampai Haruna out. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Akulan, assalamualaikum. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Baikem Studio, di mana kita melihat Brolan telah mengupas dan memberikan data dan juga fakta berkenaan tentang 4 pemain keturunan yang bakal perkuatkan timnas Indonesia di masa hadapan kelak guys. 4 pemain yang telah disebutkan oleh Brolan tadi memperkuatkan lagi lah dari segi serangan, dari segi pertahanan, dari segi defender, daripada center back dan sebagainya, dan ini akan memperkuatkan lagi lah timnas Indonesia. Dengan kalau kita lihat data dan juga fakta dari segi fizikal pun sudah membuatkan kita rasa wow, satu benda yang sangat-sangat mempunyai fizikal yang mantap guys. Dia melebihi daripada 180 cm guys. Itu sesuatu yang menjadi satu benda yang memperkuatkan timnas Indonesia. Dan apa yang kita dapat saksikan guys, gambaran saya ialah timnas Indonesia ya akan mengambil sangat-sangat serius tentang bagaimana mereka memperkuatkan timnas Indonesia ini di masa hadapan kelak. Naturalisasi pemain yang akan diambil daripada timnas Indonesia pastinya adalah daripada keturunan darah Indonesia. Walaupun dilahirkan di Eropah, di mana-mana pun, tetapi mereka masih lagi mempunyai keturunan darah Indonesia. Lain pula kalau Malaysia, mereka tidak berkatakan tentang bagaimana mereka mendapatkan pemain naturalisasi untuk mencukupkan ataupun melengkapkan ya timnas Malaysia. Maksudnya dengan cara kalau sudah 5 tahun berada di Malaysia, maka mereka bolehlah mewakili ataupun menjadi salah satu pasukan di Malaysia guys. Jadi guys, apa yang saya dapat saksikan ini adalah bukan calang-calang ya pemain yang akan dipanggil untuk mewakili timnas Indonesia. Bagi saya ini adalah satu benda yang sangat-sangat menarik, sebab andai kata 4 pemain yang mewakili timnas Indonesia ni, wow, sesuatu yang sangat-sangat bagi saya ini akan memberikan menarik bagi kepada timnas Indonesia. So guys, apa pendapat dan komentar anda di ruangan video pada kali ini guys? Anda boleh turunkan di ruangan komentar. Oke guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan berita-berita terbaru, dengan perkara-perkara menarik daripada Uncle. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Kalau sukakan kepada reaction Uncle, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Minta maaf kepada anda semua guys kalau Uncle ada beberapa perkara yang disampaikan ataupun tutur kata bicara yang kurang tepat dan sebagainya. Uncle mohon maaf. Kita akan jumpa lagi. Thanks for watching guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.